Assalamualaikum guys. Hari ini saya berada di Kota Kinabalu, Sabah untuk acara Borneo Safari yang ke-30 bersama Isuzu Malaysia sebagai diamond sponsor untuk acara ini. Okey, bagi yang tak tahu, Borneo Safari ini adalah acara off-roading ekstrim yang terbesar di rantau Asia Tenggara. So selepas 2 tahun tak diadakan akibat pandemik, Borneo Safari kini kembali untuk 2022. Hari ini tak ada apa. Saya tengah hari tadi baru fly dari KL ke KK dan sekarang ada dekat hotel. Dan malam nanti kita ada dinner dengan bos Isuzu Malaysia. So perjalanan kita akan bermula esok dengan upacara flag off dekat Sabah Tourism Board di Jalan Gaya lah, tak jauh daripada hotel ni. So untuk nak tahu lebih lanjut tentang Borneo Safari, nak tengok apa yang kita orang buat, stay tune. Alright. Okay geng, sekarang inilah dia hari pertama Borneo Safari 2022. Kita sekarang berada di Sabah Tourism Board untuk majlis upacara flag off yang akan berlangsung sekejap lagi lah. Okay, hari ini dijangka dalam 400 buah truk semuanya. 400 buah truk, pickup truk semua berbagai jenama. Dan jumlah peserta lebih kurang tak silap saya dalam 1,200 peserta dari seluruh negara. Dan saya difahamkan ada juga daripada luar negara lah. So dekat sini semua ada dalam 400 pickup truck. So korang boleh bayang lah 400 pickup truck dia punya sesak dia macam mana. Okay, sekarang semua senang tunggu VIP lah untuk flag off. So untuk media, okay, saya tunjuk kereta media. Ni dia, kita akan naik Isuzu D-Max X Terrain yang dah dimodifikasi. Orang kata tak heavy sangat lah dia punya modification, tapi cukup untuk Borneo Safari ni. Okay, untuk perjalanan hari ni, hari pertama tak ekstrim sangat. Selepas daripada flag off ni, peserta akan ke daerah Tuaran untuk yang orang panggil special stage ataupun SS 1, 2 dan 3. Selain pada dekat special stage tu, dia punya laluan banyak jalan tar lagi lah untuk hari pertama ni. Kejap saya tunjuk dia punya map. Tak tahu nampak ke tak. So special stage dekat Tuaran. And then campsite kita untuk day 1 dekat Tolungan. Saya pun tak pasti dekat mana Tolungan ni, tapi kebanyakan hari ni tak ekstrim lagi. Dekat belakang ni, ni tak silap saya Jalan Gaya ni. Ni dia, dah penuh sampai ke belakang sana. Nak tunjuk tak tahulah korang nampak tak. Tu dia, 400 biji truck hari ni So saya tak pasti berapa lama ambil masa untuk kita flag off ke semua 400 unit tu. Tapi tak apa, kita enjoy. Punya banyak bro. Saya sendiri tak pernah orang kata tengok 400 truk sekali kumpul Ini sampai belakang ni, nak jalan sampai ujung pun tak larat. So walaupun Isuzu Diamond sponsor untuk acara Borneo Safari ni, tapi peserta, yes, dia orang ada bawa macam-macam brand lah truck Selain daripada Isuzu, ada Toyota, ada Triton, apa semua ada lah. Okay, acara flag off Borneo Safari 2022 akan bermula sekejap lagi. Okay, marshal pun dah bunyi. Alright, ini dia guys. Okay, maka rasmilah acara Borneo Safari 2022. Okey, ini kereta media ini antara kereta media kita, Isuzu D-Max X Terrain.
Itu dia. Alright, cantik. Ini pun kereta media juga. Nice. Okay, geng. Tak habis lagi flag off ni. Sebab banyak sangat, 400 truk. Saya rasa belum sampai 100 pun lagi ni. Triton pun ada. Okay, ini adalah antara peserta Borneo Safari. Semua kereta dah bikin yang main-main. Ini cantik. Ini memang menarik. Defender ni. Ini memang menarik. Memang cantik this one. Woi, geram tengok, geram. Serius. Korang yang minat 4-wheel ni tak geram lah tengok. Woi, saya pun rasa macam nak beli sebiji. Tu lah. Kalau ada duit boleh lah. Okay, kita tengok dekat belakang ni sikit lah. Oh, still banyak lagi. Belum start lagi apa-apa, baju dah basah sebenarnya ni. Oh, ni cantik. Ni bagi punya style menarik, memang menarik. So, tak heran lah kalau orang kata event off-road ekstrim terbesar Asia Tenggara. Sebab tu orang dari overseas pun ada masuk. Orang ramai pun ada tengok. Sebab dah 2 tahun Borneo Safari ni tak ada. So, tahun ni dia diadakan balik. So, orang pun datanglah nak menyaksikan acara flag off ni. Alright, sekarang saya berada dalam Isuzu D-Max X Terrain. Okay, event flag off tadi dah habis. So, kita sekarang akan menuju ke special stage yang di Tuaran. Okay. Sebab perjalanan dalam 100 km macam tu. So, bajet dalam 2 jam boleh sampai. So, perjalanan hari ni dia tak ekstrim lagi. So, banyak jalan tar lagi. So, media diberi peluang untuk memandu lah. Okay. Nanti dekat sana, special stage tu kita tak akan sertai aktiviti lah. So, kita akan buat coverage je. Kita tengok peserta-peserta kat sana. Diorang akan lalui course special yang diorang dah buat kat sana. Okay, tadi patutnya kita pergi ke special stage dekat Tuaran sana. Tapi sebab kan dah lambat and then banyak sangat kereta dekat luar tu. Kalau nak masuk memang kena jalan kaki jauh juga. So, lepas lunch tadi sekarang kita akan teruskan perjalanan ke campsite day 1 dekat Tambulian abang. Okay, kat Tambulian. So, perjalanan dalam sejam setengah macam tu. Sekarang kita tengah tunggu nak isi minyak kat Petronas. Ini kira last stop lah. Okay, sekarang kita dekat Petronas Kampung Marabahai, tak silap saya, untuk isian minyak yang terakhir sebelum kita menuju ke campsite di, saya tak ingat, Tamboli ke apa nama dia. Okay, basically kita nak top up diesel lah, nak top up minyak. Walaupun kalau ikutkan dalam tank tu penuh lagi ni sebenarnya, tapi just in case, sebab ini last sekali petrol station sebelum kita masuk ke kawasan campsite. Sebab dalam sana memang tak ada lah. Okay, so apa-apa kalau nak toilet stop, nak beli barang ke apa ke, kat sini. Sekarang dalam 2.45. So, macam saya cakap tadi, perjalanan ke campsite lebih kurang 1 jam setengah. Okay, kita tengok jalan ke campsite nanti macam mana. Ada tak orang kata off-road sikit yang mencabar. Untuk maju saya cari tempat yang lebih luas di depan supaya semua boleh stop.
Ticketing go. Semua group belok kanan. Goyang macam ikan. Jangan lupa pre. Tidak nanti. So korang boleh tengok kita dah masuk section off-road. Manjat bukitnya agak boleh tahan ni curam tu. Okay, sekarang ni kita dalam first gear abang. First gear for high. Okay. So RPM lebih kurang 1800-2002 So itu dia punya optimum range lah untuk climbing. Surface tak kering sangat, tak basah, just nice. Mungkin kat dalam tu lebih mencabar, kita tak tahu sebab semalam dekat KK hujan. So kat sini tak sure. Kalau hujan juga maknanya kita berdepan condition yang agak mencabar lah. Okay. Ni seronok dia. Okay. Come again. Extreme which car? Okay, sekarang kita kena stop kejap. Bukan terkandas lah. Kena stop tunggu kereta belakang. Dengarnya ada yang overheat. Tak tahulah kenapa dan bagaimana boleh overheat tu. Okay, tak apa. Yang penting kita tunggu dan kita tengoklah macam mana diorang boleh settle ke tak. So saya tak pasti kita sebenarnya dekat area mana. Tadi Kampung Gontung. Sekarang tak tahu kat kampung mana pula. Dan cuaca sejuk, berangin, langit adalah gelap sikit. So harap-harap tengoklah kalau hujan, kalau sikit tak apa, kalau banyak okay, yang tu masalah sikit lah. Okey, akhirnya setelah lebih kurang dalam 3 jam kita dah sampai campsite day 1 kat Tambu Leon. So ada saya rasa group media baru sampai tapi dah ada yang dah lama sampai. Cuaca baik, cuma langit ada gelap sikit. Ni saya rasa baru lepas hujan ni. Nampak ada orang kata selut tapi ini tak hardcore lagi. Ini manja-manja geli-geli je. Okey. Right, tepi ni ada sungai. Cantik tapi saya rasa dalam ni. Dalam and then air pun boleh tahan deras. Dan yang bestnya, dilarang membuang air besar dalam sungai. Dah warning awal-awal. So nak buang air besar kena cari tempat lain lah kot. Tu dia MUX. Okay, ini group yang baru sampai lah sekali. Group media yang baru sampai. Basically inilah setahu saya kita orang punya tempat tidur malam sekarang. Dia dah buat setup cantik. So nanti kita akan tidur atas dipanggil camp bed. Macam katil macam askar tu. Sekejap. Contoh katil malam ni macam ni je. Askar punya style. Saya nampak ada kemah-kemah lain yang tempat masak, tempat letak barang pun ada sebelah sana. Saya tak sure. Kena explore lagi. Tapi basically itulah kita punya campsite untuk day 1. So hari pertama basically dah berakhir. Perjalanan yang agak bagus. Alright, untuk day 1 itu saja saya rasa. Okay, hari kedua Borneo Safari 2022. Sekarang dah lebih kurang pukul 6.50. Semua tengah bersiap kemaskan katil dan barang masing-masing. Nak break camp dalam pukul 7 macam tu. Okay, actually tempat ni siang-siang nampak cantik sebenarnya. Kat belakang ni sungai. Ni tempat kita orang mandi tadi dalam sebelum pukul 5 macam tu, gelap lagi tapi air sejuk tapi tak sejuk sangat. Tak menggeletar pun. Nampak macam dalam tapi tak, lebih kurang dalam paras lutut macam tu. Dan ni korang punya kemah lah. Okay, ni semua dah start kemas masing-masing punya barang. Okay, camp Tambulan tadi kita dah tinggalkan. Sekarang kita dalam perjalanan ke SK Nahaba di Kota Belud untuk aktiviti CSR dengan penduduk tempatan. Okay, sekarang kita dekat SK Nahaba Kota Belud.
untuk aktiviti CSR dengan murid-murid dekat sekolah ni lah. Okay. So dekat belakang tu boleh nampak dia orang punya excited. Hari ni tak payah belajar lah kejap. Okay. Pihak Isuzu Malaysia dan sponsor akan menyampaikan sedikit sumbangan lah kepada penduduk kat sini. Okay, ada barang-barang keperluan macam beras, minyak, apa semua tu. Baik, kita dah selesai dengan aktiviti CSR dekat Sekolah Kebangsaan Nahaba tadi. So sekarang semua tim sedang melakukan persiapan untuk masuk ke laluan hardcore. Kalau ikutkan peta yang diberi, kawasan tindakan, saya tak pasti betul ke tak sebab dia berubah-ubah. Okey. Tapi yang saya dengar, laluan hardcore kali ini agak lebih mencabar berbanding tahun-tahun sebelum ni. Dengan cuaca hujan semalam, lepas tu dengarnya ada climbing section yang agak tinggi dan jauh. Diorang tengah kurangkan angin tayar, tekanan angin tayar untuk supaya lebih grip lah. Okay? Sebab kalau tayar terlebih angin, dia keras, dia grip tu dia kurang. So kena kurangkan sikit. Dan ada yang dah lakukan pemeriksaan pada enjin lah untuk pastikan yang perjalanan kali ini lancar. Alright. Okey, sekarang kita dalam perjalanan ke section hardcore. Baru je berapa minit jalan dah ada traffic jam. Okey, kita dah masuk ke section off-road. Setakat ni belum hardcore lagi. Masih orang kata biasa-biasa saja, ringan-ringan. Cuaca nampak baik dan keadaan jalan pun masih lagi okey, tak kering, tak basah sangat. Dan kalau korang boleh tengok kat depan tu dah bersusun kereta. Kalau ikutkan kita ni dah media group ni agak belakang-belakang sebenarnya. So kat depan tu dah banyak dah sebenarnya kereta yang masuk. Okey, ini dia. Nak turun ni nampak macam mudah. Tapi kena ada skill Tak ada skill tak lepas. Okey, kita tengok yang ni. Macam mana? Tak tahu kau boleh nampak tak, tapi tu dia. Nampak macam tak ada grip Okey. Kita tengok macam ni yang ni turun. Lepas tak lepas. Oh, rasanya hijau tu macam sangkut. Okey, tak lepas. Okey. Pergi turun sana. Alright. Itu dia. Ho. Nampak ada slip tadi sikit sebab batu tu bergerak. Tapi lepas juga Oh, ini seronok. Ini seronok. Okey, nampaknya officially Borneo Safari baru bermula. Semalam tu tak ada apa. Semalam butik. Hari ini baru menguji kecabaran. Menguji kepakaran pemandu. Okey. Yang ni media punya. Kita tengok D-Max 1.9 antara hero car untuk event Borneo Safari 2022 ni. Siapa driver? Okey, Harry dari Otomachi. Aman. Kasih lepas. Oh, ini relax veteran. How to cross river with this 1.9. Yeah, should be able to. Yes. Should be able. Monster, yeah, correct. Alright, kita tengok macam mana. D-Max 1.9 X-Terrain. Oh, okay. Ada scary sikit lah. Kalau korang drive tu,
Memang nampak macam nak menjunah, macam nak terbalik ke depan je, tapi tak. Okey, ini kereta saya untuk hari ni. MUX. Ini driver dia perempuan. Masita dari Wapka. So kita tengok dia boleh lepas tak. Yang ni dulu. Okey, tanah pun dah boleh tahan loose dia. Tapi yang belah sana still okey lagi. Okey, itu dia sungai ke depan. Boleh kata tenggelam separuh tayar juga. Dia punya kedalaman. Dan arus dia pun boleh tahan kuat juga. So kalau tak berhati-hati, mungkinlah perkara buruk boleh berlaku. Tapi saya rasa taklah, sebab driver kita Max ni dia memang berpengalaman. Memang dari Borneo Safari. So tiap-tiap tahun memang dia ada. Baik, kita dah start turun untuk cross sungai ni. Oi. Okey. Gegaran dia agak kuat sebenarnya. Gegar. Maaf lah kalau video tak stable langsung, sebab memang dia punya goyang tu agak ada kuat sikit lah. Okey, sekarang kita kena tunggu sikit sebab ada trafik ke depan. Okey, kita teruskan. Setakat ni okey, bumpy sikit tapi biasalah sebab banyak batu dekat dasar ni. So kat depan tu nak naik tu maybe kena tekan lebih sikit sebab tadi dah ada yang start. Okey, we go. Aduh. Okey, tak ada masalah. D-Max cun. Tak ada masalah. Okey, kita tengok MUX sekejap lagi ya. Woohoo. Ini lagi teruk dari roller coaster ni. Okey, sekarang kita dah nak kena panjat. Okey, sekarang kita naik bukit. Panjat sikit. Woo! Sebab saya ada penonton lagi. Okey, tekan. Yeah. Oi, dia punya goyang tu. MUX ada power. Power ada, tekan je. Alright. Yes, itu dia. Okey. Tak ada masalah MUX. So Isuzu memang power. Kalau korang nak off-road extreme, Isuzu lah. Driver kita pun berpengalaman. Itu dia. Humble je. Power up. Yes. Kalau korang tengok kat tepi ni memang tak banyak space So muat-muat je satu truk nak masuk. Masuk balik. Aduh. Kita sekarang sangkut dekat atas bukit ni. So pemandangan cantik. So oleh kerana dia jangka lama juga sangkut. Okay, so dia orang suruh kita makan dulu lah. At least pemandangan cantik tu. Walaupun tak ada meja tapi view sangat cantik. Dan ini kita punya lunch hari ni. Nampak tak? Nasi, ikan goreng, ayam goreng, ada sausage. So cukup lah, kenyang sebenarnya. Okay, tadi dah lepas lunch, kita dah gerak sebenarnya. Tapi saya rasa kalau ikut distance tak sampai 1 kilometer pun. So sekarang kita sangkut traffic jam lagi kat atas bukit ni. Dia punya traffic tu, dia punya sangkut dia sampai ujung sana. Kat ujung sana tu kereta dah start berhenti kat situ dah. So tak tahu lagi lah berapa lama sebenarnya kita akan berhenti kat sini. Tapi macam saya cakap sebelum ni, memang inilah kata sebahagian daripada experience Borneo Safari. Tapi at least view sangat menyejukkan mata hijau je semua. Okay, baik. Ada berita buruk sikit lah. Setelah tak silap saya dalam 3 jam dekat atas ni, nampaknya diorang ambil keputusan untuk buat campsite dekat kat sini juga.
Sebab kat bawah tu ada sungai. Dan dengan cerita diorang buat jambatan, tapi tak tahulah. Kita kat atas ni saya memang tak tahu apa yang sangat yang berlaku. Tapi dengar cerita kat bawah tu jam. Tak tahu jambatan dah siap ke macam mana. Tapi kat bawah tu jam. So diorang ambil keputusan untuk buat campsite dekat atas ni. Semua truk yang ada kat atas ni diorang tengah alihkan ke tepi untuk orang kata set up lah buat campsite. So maknanya malam ni memang tak ada bekalan air, tak ada sungai. Sungai tak ada. So nak mandi, nak buang air memang pandai-pandai sendirilah. Adalah bekalan air tu sikit-sikit, tapi inilah dia. Satu lagi orang kata experience Borneo Safari. Benda kena expect dia unexpected. Sekejap So diorang tengah alih-alih semua ni, truk ni ke tepi. Lalang tinggi ni diorang kasih clear. Dan buat campsite dekat sini. Benda tak dijangka, tapi ialah ni biasa. Ikut kata diorang, benda ni biasa. Tak semua kata berjalan lancar. So dekat bawah tu actually ada dah. Tak tahu korang nampak ke tak, tapi dekat bawah dah ada dah sampai bawah, tapi still tak boleh gerak juga sebab di bawah lagi sebenarnya. Sungai tu kat bawah lagi. So yang ni kira paling atas. Tu dekat tengah tu ada juga satu kumpulan. Dan kat bawah lagi tu kat situlah dia sangkut. So inilah dia basically kita punya campsite untuk malam ni. Luas juga ni. Tapi macam saya cakap tadi, tak ada air. Sungai jauh ke bawah sana. Ni canvas abang. Okay, yang MUX ni sebenarnya diorang buat tahun 2016. So dah 6 tahun dah benda ni. Ni bukan salah satu daripada hero car untuk event kali ni. Hero car ada 3 D-Max X-Terrain. Yang ni MUX tahun 2016. Sorry. Sekarang ni kita dah makin merantau harga perlu ke tidak? Kalau tidak perlu, kita boleh dulu pilih dan perlu biar ada orang yang kuat kita. Biar pun ada weight, ada plasma juga, banyak kereta juga untuk pesan. Ini lepas. Itu yang warna putih kah? Lihat tu. Okey, untuk hari kedua saya rasa sampai kat sini sajalah. Tak banyak sangat kata pemanduan hardcore sebabkan trafik kat depan. So kita tengok hari ketiga macam mana. So untuk malam ni kemah dah set up, katil pun dah set up, tapi cuaca hujan. Angin kuat. So agak mencabar tengok. Saya punya katil. Malam ni tidur dalam air lah. Okey, baik. Hari kedua off. Kita tengok hari ketiga macam mana pula. Bye-bye. Baik, hari ketiga Borneo Safari 2022. Cuaca tak baik sebenarnya. Hujan dari petang semalam pukul 6 dan sekarang 6.42. So dah lebih 12 jam hujan berterusan. Semalam lagi teruk. Kita orang punya kemah ni, kayu yang pacak tu beberapa kali tercabut. Dalam tengah-tengah hujan tu lah kena repair juga. Tapi okey, semua dapat tidur dengan selesa, dengan nyenyak. Cuma untuk perjalanan hari ni kami tak pasti lagi macam mana.
sebab masih hujan dan masih banyak kereta yang sangkut kat depan tu, kat bawah bukit dekat sungai tu semua. Kalau ikutkan kata driver, kita kena tengok apa yang leader cakap lah. So, kalau teruskan dan kalau tak teruskan maybe kita kena cari jalan lain, route lain, pusing semula, patah balik semula. Dan so sekarang ni apa yang kita boleh buat, just tunggu je lah. Kakak ni tak ada communication lagi. So inilah keadaan campsite kita. Masih lagi hujan. Saya tak nak keluar sangat dari kemah ni, tapi jalan tengah tu dah boleh kata belecak lah, lumpur. Tapi yang saya tahu semalam ada grup media sebenarnya dah terpisah sebenarnya. Sebahagian daripada kami dekat sini, kat atas ni, kita dekat macam dekat atas ni dia rata sikit, dan ada yang kat bawah tu dia tak lah dekat cerun. So yang tu lagi kesian, kawasan dia orang lagi sempit, dia tak macam ni. Okey, kita tengok apa yang ada seterusnya, macam mana aktiviti hari ni, keadaan campsite kita. Bang, makan. So dekat belakang tu Chuck Wagon, basically kitchen lah, tempat diorang masak, and then tempat kita orang ambil lunch semua kat situ. So tu kemah media tadi, dan ni basically kita punya kemah-kemah driver, support team semua kat sini lah. Yang team lain semua kat bawah, kita ni kira atas tempat rata. So kira beruntung lah. Kalau korang boleh nampak, itu dia tak lain tak bukan Gunung Kinabalu. Tapi puncak dia tak nampak sebab ada kabus, awan pun agak tebal. Okey, sekarang sebab trafik masih tak bergerak, so saya nak turun ke bawah bukit ni, nak tengok kawan-kawan media kita lain yang terpisah semalam. Okey. Okey, nampaknya kita dah sampai ke campsite kawan-kawan media kita yang terpisah semalam. Inilah dia. Ni diorang dah kat bawah ni. Bang. Good. Tu dia. Inilah dia yang terpisah. Best nak tidur bawah hujan. Tak hujan lah. Mana ada? Ini tiup angin je. Tiup angin pacak balik. Malam bukan lebat juga ke? Baik, tapi tak terbang. Kena pacak balik je lah. Kering je nampak. Tahu tak apa. Okey lah, alhamdulillah. Kau pergi turun di depan kali. Tengok level dia macam mana. Pergi turun, tengok gradient depan kali. Pergi tengok apa benda kat bawah tu. Woi, tak nak. Dekat je. Dekat Lepas okey. daripada camp ni je, depan sikit. Tak pergi turun. Ada sungai tu lah. Sungai jauh Jauh lagi, lagi. dalam lagi. Tak nampak sungai pun. Tak pergi je. Depan lori tu. At least kau boleh tahu apa kena expect lepas ni lah. Okey. Rasanya hari ni diorang kata tak move. Dengar cerita. Aku rasa dia orang U-turn. Kita lah, aku tak tahu korang sebab korang dah kat bawah. Korang maybe kena U-turn. Tak tahu hari ni ke esok ke. Keadaan campsite yang bukan agak sempit, memang sempit kalau nak dibandingkan dengan kita orang punya. Boleh. Dah macam camp refugee pun ada ya. Tak apa, rasakan semua nampak okey ni. Bang, okey. Ni antara kawan-kawan kita yang terpisah daripada grup semalam Terpisah lagi. Sikit lah. Itu je. Alah. Okey, kamu punya camp atas. Okey, tapi semalam ada angin lah. Angin kuat. Ribut lah. Ribut. Cabut lah kayu, kena pasang lagi. Baik, inilah dia yang dikatakan obstacle yang perlu dilalui oleh semua peserta. Tapi saya baru jalan dari campsite saya ke atas bukit tu, turun ke bawah ni dalam 400-500 meter. Jalan yang curam sekejap saya tunjuk. Dekat belakang tu nampak. Tu. So buat kerja gila sikit lah sebab dah tak bergerak kan. So alang-alang turun tengok sendiri macam mana. Dan dekat depan tu, okay, so lepas river crossing ni, semua kita akan naik perlu panjat bukit tu dalam 150 meter ketinggian dia. So kita tak tahu lagi macam mana hari ni, sama ada grup saya kena berpatah balik ataupun kena just go through je. Kita tengok macam mana. Alright.
Inilah dia, saya dah seberang sungai tadi. So sini ada beberapa truk yang tengah tunggu giliran nak panjat tu. Berapa tinggi bang? Atas tu nak panjat. Tahu tak berapa tinggi? Oh okey, tak apa. So kalau korang boleh tengok, tu dia punya ketinggian dia. Curam tak curam dengan jalan berlumpur lagi. So memang mencabar. Untuk grup kita orang tak tahulah sampai ke tak sini sebab belakang tadi banyak lagi kereta yang tengah tunggu. Yang ni pun dah matikan enjin. So maknanya dia orang dah lama juga tunggu ni. Yang depan tu pun dah matikan enjin. Memang naik kena pakai winch ni. Okey, saya dah berjalan jauh ni pun boleh tahan juga penat ni. Alright, kita tengoklah apa yang ada seterusnya. Okey, saya dah naik sikit. Tengok nak bagi gambaran lagi jelas tentang keadaan pendakian. Kereta yang belakang tu dikatakan rosak. So diorang nak pakai winch tarik naik ke atas. So macam mana? So bila kereta dah rosak, satu rosak, yang belakang tu memang kena tunggulah. So tak tahu lagi berapa lama yang kita kena tunggu sebab banyak lagi kereta kat belakang sana dan jauh lagi. Sebab saya datang sini pun jalan kaki dalam 500 meter, 600 meter tak kurang. Okey, kalau ikutkan orang kata lepas naik bukit ni ada turun curam satu, and then jumpa kawasan yang rata, and then turun lagi satu yang curam. So kalau diorang sempat, bolehlah buat campsite kat situ. Kalau tak nak buat kat sini memang tak boleh lah. Yang belakang tu pun diorang cakap dah tunggu dari pagi tadi. So sekarang dah pukul 11 lebih. Dah lebih kurang separuh hari dah tunggu tak gerak-gerak. Good morning. Hari ni hari keempat Borneo Safari 2022 dan kita pun sudah break camp. Okay, semua dah kemas. Sekarang pukul 6.56 pagi dan hari ni kita dijangka menjalankan aktiviti. Kita akan pergi ke section hardcore yang kat bawah sana. Cuaca nampak baik, so hopefully hari ni kita boleh buat banyak sikit lah aktiviti pemanduan. Tapi kita tak tahulah berapa lama yang akan masa yang kita perlukan untuk sampai ke bawah sana sebab dekat bawah sana sebenarnya masih lagi banyak kereta. So dia ikut giliran. Dan kalau ada kereta yang sangkut lagi lamalah. Kalau semua smooth cepat sikit. Sama-sama Pak, kita Okay guys, sekarang pukul 10.28. Dah 3 jam sejak kita mula bergerak, tapi sebenarnya kita baru bergerak dalam 50 meter dari tapak campsite yang asal. Tu kereta tu belakang, tak turun pun lagi. Dan kat belakang sana ni kalau korang boleh tengok, dia dah ada grup dari bawah tadi, dia dah naik atas sekali. So ada banyak kereta. Nak kata kenapa tak bergerak, saya pun tak tahu punca sebenar, tapi sebab kereta banyak. So laluan hardcore kat bawah tu tak senang. So memang kena tunggulah satu-satu settle. Satu selesai baru boleh gerak sikit. Satu selesai baru boleh gerak sikit. Dan kat bawah ni tu kalau korang nampak ada satu lagi grup kat tengah, depan sikit tu. Dan depan tu lagi pun ada satu lagi. Dan belah kiri ni yang kita nak pergi sebenarnya. Sebelah kiri ni nak turun tu ada dalam beberapa ratus meter lah, 400-500 meter nak turun ke bawah. Dan ada anak sungai yang saya semalam tunjuk tu. Itu kira first obstacle. First obstacle, lepas tu ada banyak lagi. So saya sebenarnya tak boleh nak kata bila boleh bergerak. Sama ada hari ni
akan still stay dekat sini ataupun kita boleh sampai ke anak sungai ke, saya tak tahu, tak ada kepastian. Sebab saya sebenarnya buat half trip je ni. Patutnya besok keluar 3 hari bulan, besok extract keluar dan terus ke airport. Tapi keadaan dengan keadaan macam ni, saya pun tak pasti macam mana. Kalau korang boleh tengok cerun yang tu, itu yang kita nak turun. Itu yang kita nak turun sampai ke bawah sana dan saya rasa korang tak nampak kot. Tapi bawah sana ada satu lagi group yang tengah tunggu. And then kat depan tu saya sure ada satu lagi sebelum turun ke anak sungai. So memang tak pasti, tak tahu berapa lama yang kita, masa yang akan kita perlu untuk sampai ke bawah sana. Satu tu boleh buka. Dia tidak link sana tu. Jangan. Okay, setelah hampir 7 jam menunggu, sekarang kita boleh mula bergerak untuk turun ke bawah. Okay, sekarang saya dah halfway nak turun ke sungai kat bawah sana tu. Tadi dari atas sana, so dah halfway lah kira sini. So situasi sekarang, apa yang berlaku sekarang adalah keempat-empat kereta ni dia dah ikat antara satu sama lain. 1, 2, D-Max belakang dengan Rocky dekat belakang tu, keempat dia dah sambung dan ikat antara satu sama lain untuk dijadikan sebagai pemberat ataupun anchor pada kereta yang tengah nak descend ataupun turun cerun ni. So bila ada anchor ni, kereta depan tu dia boleh turun dengan slow dan smooth supaya kita tak nak lah apa-apa yang buruk berlaku. Okay? Sebab dengar ceritanya ke depan tu lepas kereta ni dia agak curam, okey. Dan dengan keadaan cuaca yang hujan rintik-rintik ni, anchor ni sangatlah membantu. Kereta saya yang saya naik MUX still ada dekat belakang tu, kat atas tu. So nak sampai ke sini tak tahu berapa lama lagi. Sekarang dah pukul 3.24. Ada kemungkinan tak sampai ke anak sungai. Kita tengoklah macam mana. Nampak tak tu? Yang kita nak kena turun ni. Okey. Memang licin. So dia punya curam tu, kalau dalam video ni mungkin tak nampak berapa curam, tapi ni boleh dikatakan sangat curam. Dan depan Ninja King tu ada satu lagi kereta dan satu lagi kereta Chuck Wagon kalau ikutkan dia orang kata rosak. So nak turun tu, so sekarang memang tengah delay lah. Kalau ada kerosakan tu memang kena repair on the spot juga. Tak tahu berapa lama nak kena repair. So yang belakang-belakang ni macam biasa lah, kena tunggu. Nampak dia punya curam, sebab tu perlukan anchor tadi. Okay, ni jalan yang sama lah saya lalu semalam, jalan kaki turun bawah sana ada berapa ratus meter lagi, dan baru jumpa anak sungai. Dan lepas anak sungai tu lah baru ada orang kata roller coaster, naik turun naik turun naik turun. So sekarang nak turun ni pun belum lagi. So nak jumpa anak sungai, nak jumpa roller coaster tu memang lambat lagi lah alamat dia. Tak tahu keadaan macam mana sekarang. So macam mana anchor ni berfungsi? Okey, mengikut apa yang saya diberitahu, sekarang ni ada 4 biji truk yang dah disambungkan antara satu sama lain. Dengan yang paling ujung dekat depan tu, tadi Land Cruiser warna hijau tu. So bila Land Cruiser ke depan tu turun, kereta anchor 4 biji ni dia akan ikutlah perlahan-perlahan. Dia akan ikut slow sampai yang hijau muda ni dia akan sampai dekat tempat yang Land Cruiser kat depan tu berhenti. So dia akan stop kat situ. Kira dia macam kereta ni akan take over tempat kereta tu yang dah turun tu. Dia akan ambil balik tali, naik balik. Yang ni dia sambungkan dengan tali yang panjang tu. So kira macam ni dia take over. Dan yang 3 biji ni dia akan reverse balik ke sini, tempat yang sama ni. Dan dia yang sebiji lagi MUX tu dia akan turun, ganti yang jadikan 4 anchor balik. So akan buat macam tu, proses ni akan berulang macam tu satu-satu kereta sampailah Abang Jamil mampus. So itulah dia antara obstacle pertama untuk hari ini. Okey, inilah dia macam mana cara dia orang buat anchor ni. So sekarang yang 1.9 ni dia nak turun. Sekarang giliran dia nak turun. So tali ni dia sambung dengan anchor 4 biji dekat belakang tu. So yang ni akan turun pelan-pelan
dengan support daripada anchor belakang ni So dia akan follow slow-slow. So nanti Rocky ni dia akan duduk dekat sini lah, tempat 1.9 tadi. Okay, so bila Rocky dah masuk ke tempat tu, dia dah gantikan 1.9 tadi, kereta anchor ni dia akan reverse balik ke belakang. So tali main dia ikat dengan Rocky tu dengan kereta anchor yang first. So proses ni macam saya cakap tadi, dia akan ulang lah sampailah habis. Okay, dah dapat green light. Let's go. Okay, tak tahulah korang nampak tak betapa curam dia tu. Tapi ada sebab kenapa dia orang panggil benda ni bungee jump. Very slowly kita turun. Whoop. Yeah, so okay, nampak. Okay, masuk ni dah gelap sebab sekarang dah 5.30. Kalau kat Semenanjung dalam macam pukul 6.30 lah. So lepas tu dengan pokok-pokok lagi, so memang gelap sikit. Tu dia Azura. Okay, dah nak sampai kat bawah. Whoop. Oh. Nampak dah turun ni, ada lagi turun belah kiri tu. Okey, yang ni betul dia punya curam walaupun pendek je. Okey, kena makan kiri sikit. Wow. Okey, tu dia. Kecut tu. Kecut lah, Derek. Kecut tu. Nampak. Tak main-main ni. So sekarang kena reverse sikit saya rasa. Okay tak. Okay. Dia terus. Oh. Whoop. Wah, nampak nak naik. Ada satu lagi tu nak kena naik. Sekejap lagi. Saya rasa kita kena tunggu sekejap kat sini sebab dekat depan tu kereta dah berturun. Kampo Wincing. Lọc cổ nghe có độ kia nghe có gì nghe. Okey, sekarang pukul 6. Langit dah mulai gelap dan sekarang sebab kereta ni rosak, jadi dia orang nak suruh Ninja King ni teruskan ke depan. Saya tak pasti sejauh mana lagi kita boleh pergi, tapi dengar cerita dia orang nak push through juga malam ni. Tapi inilah Borneo Safari. Memang unpredictable, tak boleh dijangka sebab tiap-tiap tahun laluan dia baru. Kalau dia buat laluan sama, boring. Okey. Up. Okey, kat bawah ni ada satu lagi laluan curam yang kita kena turun. Dalam ni tak nampak lah sebab gelap. Tapi kat bawah tu dia punya ada satu lagi bungee jump So sekarang dia tengah winching turun slow-slow pakai winch dari truk yang ni. So yang ni dia akan stay bertindak sebagai anchor lah macam tadi lebih kurang. So turun slow-slow. Wow.
Memang korang tak nampak tapi dia punya winch tu memang gerak slow je. So macam ni je lah cara nak turun kalau dah curam sangat. Kereta pun kereta berat. Kalau nak turun freestyle memang cium pokok lah jawabnya. Okey, win. Boleh. Win. Okey, win. Hai, kakak. Okey, sekarang dah jam 9.50 malam. So diorang decide untuk set campsite dekat sini. Dekat lokasi tadi kita sebenarnya tak bergerak sebab ada satu lagi bungee jump dekat depan ni dalam 300 meter anak sungai yang saya cakap tu. Tapi disebabkan dekat bawah dah ada banyak kereta yang start dekat situ dan dengar kata ada kereta rosak lagi. So diorang decide untuk stay kat sini lah sebab kalau turun pun memang tak muat. Kereta kat sini pun dah banyak. So tempat ni kalau ikutkan tak ideal sangat untuk buat campsite. Tapi bila dah berlaku situasi macam ni memang tak boleh buat apa lah. Kita kena adapt. Kalau guys boleh tengok memang kalau semalam kita ada rumput-rumput, hari ni tak ada, memang lumpur je lantai. Itu je lah. Air masih lagi tak ada. Kalau nak boleh turun sungai kat bawah tu tapi macam tak guna juga. Turun mandi dan naik kotor balik. So besok diorang akan sasaran dia, matlamat dia cuba untuk tembus lah sampai ke kampung. So dari situ mungkin saya boleh keluar lah sebab ini malam terakhir saya di Borneo Safari ni. So kalau boleh keluar, alhamdulillah boleh rehat dekat hotel dulu sebelum balik Kuala Lumpur. Kalau ikutkan sebenarnya tak puas lah. Sebab baru merasa sikit je. Ni hardcore sikit je sebenarnya. Dekat bawah tu yang dia kata lagi mencabar tu, yang roller coaster tu. Tapi kita tengoklah besok. Okay, good morning, selamat pagi. Sekarang pukul 8.10 pagi. Dan hari ni hari kelima Borneo Safari 2022. Kita sudah pun break camp. So sekarang semua tengah buat persiapan untuk bergerak menuju ke lokasi seterusnya. So depan ni, betul-betul depan ni kita ada bungee jump yang kedua. Yang ni dikatakan lebih curam dan lebih mencabar lah daripada yang semalam. Dan lepas daripada bungee jump tu ada anak sungai yang saya cakap tu. And then lepas tu roller coaster. Naik turun. So aim hari ni kita nak try tembus lah semua obstacle, nak try lepas semua obstacle. Supaya saya at least boleh dikeluarkan daripada hutan ni. Sebab hari ni kira patut saya keluar untuk menuju ke KK lah sebelum ambil flight besok tengah hari. Alright, inilah kita punya campsite semalam. So korang boleh tengok dengan lebih jelas lah macam mana keadaan dia. Lumpur hitam yang boleh tahan tebal juga. So kita punya kemah semalam dekat belakang MUX tu. Okay lah, boleh lah tidur. Ni pun kira okey dah. At least tak perlu tidur dalam kereta. Dekat belakang tu adalah kawan-kawan kita lagi. So kita hari ni kita antara yang pertama lah yang akan turun bungee jump. Let's go. So ni dia bungee jump kedua yang dikatakan tu. Memang agak curam dan rasanya dalam 300 meter tak kurang menuju ke anak sungai. So korang boleh bayang saya jalan kaki hari tu turun ke bawah. Nak naik balik, turun okey, nak naik balik tu yang seksa kaki tu. Tapi tak apa, at least kita dah tahu macam mana keadaan bawah dia. Tak boleh. Dah. So apa yang diorang tengah buat sekarang adalah diorang bagi Rocky tu turun dulu. Mungkin sebab dia yang paling ringan dekat sini. Dan guna teknik yang sama macam semalam, lebih kurang pancing. Iaitu kita set anchor lah. Cuma yang ni dia pakai biji kereta je. Dan kereta ni dia ikat pada pokok kat belakang.
So saya tak pasti bila dia orang akan lepaskan hook, tapi memang kena guna juga teknik pancing ni sebab yang bungee jump ni dia tak turun straight. Dia ada selekor dia sikit-sikit. So saya rasa dia kena bagi sampai selekor tu then baru lepas kot. Tak sure. Kita tengok macam mana. Sebenarnya okey. Dia orang dah sambungkan tali baru. So boleh turun lagi jauh lah. So anchor akan tarik bagi tali tu tegang. Dan mungkin Rocky ni dia akan turun semula. Teruskan penurunan. Okay, so sekarang Rocky akan try turun dengan perlahan-lahan dengan bantuan tali lah dari anchor. So tu dia. Nampaknya ada problem sikit sebab tali ni dah terlalu tegang dan dah habis dah pun. So diorang ada masalah nak release daripada hook Rocky tadi. Sebab bila terlalu tegang susah kita nak tarik dan keluarkan. So dia tak boleh reverse untuk kendurkan balik tali ni. So sekarang ni saya tak sure apa yang dia buat kat bawah tu. Tapi nampaknya ada sedikit orang kata delay lah nak release. Antara cabaran Borneo Safari ni. Okay, roll! Okay, nampaknya dah release. Dah boleh reel masuk balik tali ni. So lepas ni kita boleh pancing kereta yang kedua pula ya. Okey, sekarang giliran D-Max 1.9 pula. Nah, bungee jump. Okey. Easy does it. Memang kena slow-slow lah. Bahaya sebab kat tepi banyak pokok. So kalau turun sliding tak boleh kontrol, memang langgar pokok lah. Okey, apa yang dia orang tengah buat sekarang adalah nak sambung tali untuk tali yang lebih panjang. Baru dia orang akan tukar pada tali panjang supaya D-Max ni dia boleh turun lagi jauh dan pastikan tali tu tegang at the same time. Macam itulah cara dia. So dia akan reel balik, tegang sikit dan release. Inilah teknik dia orang panggil pancing lah, tak salah saya. Lebih kurang sama yang macam semalam tu. Tali dia dah tegang baru D-Max tu turun dan yang ni dia release. So macam itulah cara dia. Okay, sekarang saya dekat halfway point lah bungee jump yang kedua ni. So korang boleh tengok memang curam dari atas sana dan boleh nampak dia punya track dekat sini sampai bawah sana. So dia tak straight, dia ada selekor sikit. Especially yang kat depan sana tu dia ada selekor sebelah kanan, agak sharp dia punya turn. Dan kalau korang perasan dia punya track ni tak ada bunga tayar. Sebab apa? Dekat sini memang tayar dah tak boleh nak roll dah. Dia slide je sampai ke bawah sana and then driver memang tak boleh brake and then terus ambil sharp turn ke kanan. Okay, kejap lagi saya tunjuk. Kita tunggu MUX kita datang. Ya. Yeah. Okay, inilah cara kita hiburkan diri sendiri. For traction, go. Alright. Next up. Woo! Up. Nice. Go. Woo! Hampir saja tadi. Ada berdebar sikit lah. Kan tergolek barang-barang kita orang dalam tu. Macam mana? Ya. Hampir dah jungkit tadi. Tapi all good. Nampaknya berjaya juga pemandu kita Max melepasi halangan. Dia tidak akan terbalik punya. Tak akan Ya. Kecuali dia balas steering. Okey. So korang boleh tengok lah dia punya laluan dia macam mana. Ni S. S corner. Initial D lah lebih kurang. Okey, inilah anak sungai yang saya datang hari tu. Kalau korang boleh tengok, keadaan dah sedikit, bukan sedikit lah, dah banyak berubah sebab dah jadi laluan
Truk-truk ni. Air pun sedikit berlumpur, tapi kat atas tu ada ni lah, ada air bersih still kat atas. Dekat sebelah sana pun ada. Dan kita orang pun dah sempat kata basuh-basuh badan. Dah 3 hari tak mandi kan. Jumpa air sikit macam ni pun dah syukur sangat. At least boleh lah segarkan diri. Okay, dan ini dia kita punya climbing section lepas anak sungai tu. Yang ni dia tak tinggi sangat, tapi depan tu dia dah start tinggi. Walaupun tak tinggi, yang ni kalau kau nampak dia punya lumpur dah agak tebal. So mencabar jugalah. Ada truk nak turun, nampak? Bertahan laju dia. Memang tak boleh buat apa, memang slide je turun ke bawah. Yes, dan break. Okey, cantik. Sekejap Wop. Ambil sebelah kiri sikit. Yes. Macam saya cakap tadi, memang walaupun tak steep, tapi nak naik dia memang mencabar sebab lumpur dia dah tebal. Macam ni lah keadaan dia bila dah lepas sungai. So dekat belakang tu dah penuh sampai ke sungai. Dan ni pula keadaan trafik dekat depan. So korang boleh tengok memang beratur punya. Kat depan sana tu, itu tempat climbing yang hardcore lah. Bila boleh keluar, entahlah. Yang pasti kalau kena camp dekat sini, walaupun ada sungai dekat, tapi kalau boleh tengoklah sebenarnya tak ada ruang pun nak set up campsite. Maknanya most likely kena tidur dalam kereta. Kalau sehari semalam okey, kalau 2 hari tak tahulah bro. Kita enjoy sajalah ya. Experience ni bukan selalu boleh dapat. Enjoy saja. Okey, sekarang saya dekat dapur ataupun kat sinilah Chuck Wagon kita semua berkumpul untuk aktiviti masak. Korang boleh tengok inilah cara makanan disediakan di Borneo Safari. So setiap individu yang anda nampak ni memang underrated lah. Diorang ni memang tak ada diorang ni kita orang tak makan. Okay, alright. Jarak dapur dengan tempat kami terkandas tu lebih kurang dalam 150-200 meter. Naik sekali dan turun sekali. Ya, sekejap saya tunjuk. So inilah dia. Ni semua Chuck Wagon. Dengarnya kata ada masalah teknikal sikit, tapi dah diperbaiki. So insyaAllah boleh ke next destination. Saya tadi dari atas panjat dan turun. Itu tempat group kita orang terkandas. Ni boleh tengoklah keadaan dapur dia orang. Nampak? Tak mewah, tak orang kata mungkin tak lengkap, tapi makanan 3 kali sehari on time. So memang diorang ni besar jasa. Tak ada diorang ni berlapar kita dalam hutan. Okay, so sekarang saya nak teruskan perjalanan ke depan. Katanya ada naik turun satu lagi, nak jumpa grup media satu lagi yang terpisah. Okay, jom. Alright, tadi saya dari kitchen kan. So sekarang ni dah naik sekali, turun sekali, naik, turun. So dah sampai kat sini. Tak tahu nak cakap, tapi dalam 800 meter dari kitchen tu. So diorang ni pun dah sehari kat sini. So jangkaan kumpulan kita orang dari kat bawah lepas sungai, anak sungai tu nak sampai ke sini, saya jangka paling busuk 2 hari lah baru sampai kat
baru sampai sini. Depan tu dia ada lagi. Depan tu ada sambung lagi naik. Itulah dia keadaan sekarang. So, tak tahu nak cakap lah. Orang yang buat full trip pun mungkin kena extend. Saya yang patutnya half trip pun memang wajib extend. So, inilah keadaan dia. Kat depan tu ada sebiji lagi nak naik. Dan atas tu ada lagi sebiji. So, tak tahulah berapa lama. Kalau dari sungai tu nak sampai sini dalam 2 hari, mungkin 3 hari. Grup media yang experience biji tu dah rasanya dah jauh dah. Nak kejar memang tak sempat lah. Dan untuk malam ni mungkin grup kami tu terpaksa buat campsite di tempat tadi lah, lepas sungai tu. Memang tidur dalam kereta lah jawabnya. Saya dalam perjalanan balik dari bawah tadi, baru jalan dalam 100 meter ni, 150 meter. So korang boleh tengok lah dia punya panjat ni macam mana. Dia tahan tinggi. Nak balik semula ke campsite kita orang ni maybe lagi 40 minit saya rasa. So sebenarnya tujuan saya berjalan ataupun hiking dari tempat kita orang sampai ke hujung sana tadi, sebenarnya ada orang kata ada line telefon, tapi bila sampai kat tempat Jimny tadi tu ada media cakap macam tak ada line. So kita orang kata abort mission dan patah balik ke tempat asal. So plan kita sekarang adalah untuk bergerak ke site yang Chuck Wagon tadi, yang tempat kitchen tadi tu. So nak gerak ke situ, nak buat campsite dekat situ, sebab situ lebih selesa, boleh buka kemah lah. Kita ada dalam 8 biji kereta nak gerak ke sana, tapi semuanya bergantung kepada keadaan lah. Sebab sini memang kena panjat, atas ni agak tinggi juga. Kalau lepas, cantik lah lepas semua. Kalau tak, mungkin separuh dekat sana, yang dah lepas dekat sana. Yang tak lepas, kena bermalam dekat sini. Tengok keadaan, memang agak mencabar. Tapi kalau kereta semua okey, kalau truk tu semua okey. Okey, ada update situasi kita sekarang. Nampaknya ada tim, ada 3 buah truk dari belakang ni. Saya tak pasti, tapi masa flag off tu memang saya perasan lah tim truk kuning ni, 3 ni. So apparently dia orang datang untuk tolong tim Chuck Wagon yang kat depan tadi tu, sebab dia orang ada kerosakan yang agak serius. So apa yang berlaku sekarang, kita akan bagi laluan dekat 3 truk kuning ni lah, supaya dia orang boleh sampai ke Chuck Wagon kat depan sana. So saya tak sure tim ni dari mana, tapi memang menarik. Semua kuning. Kalau dalam hutan memang cantik lah. Memang nampak menonjol lah colour kan. Hutan hijau, kelabu, coklat-coklat, tiba ada kuning. Okey, dan nampaknya diorang pun ada bekalan air yang agak banyak. Mungkin kita boleh power sikit, sebab kita punya bekalan air pun dah nak kehabisan. So dari tadi diorang pun guna ni je. Diorang guna air sungai dan masak je. Okey, so betul lah, ikut info yang saya terima, memang tim kuning ni dia datang dari belakang untuk buat kerja rescue kereta-kereta di depan. Dan masa saya naik ke atas petang tadi pun, saya ada perasan ada tim member diorang yang jalan kaki naik sama saya. Diorang pergi scout ataupun rekir, tengok mana-mana truk yang perlukan bantuan lah. Dan saya difahamkan Chuck Wagon ada kurang-kurangnya ada beberapa biji yang perlukan bantuan, termasuk Chuck Wagon tadi ada problem, katanya problem dengan alternator.
Sekarang dah pukul 10.55 malam. Kita orang masih lagi duduk dalam kereta. Kita tak jadi nak stop dekat tempat Chuck Wagon ataupun kitchen yang saya cakap tadi. So mission malam ni adalah untuk sampai ke tempat yang kat bawah sebelum kita jumpa Jimny yang rosak tu, yang sangkut tu. So dengar kata diorang dah buat dah clearkan sikit kawasan tu dan buat campsite untuk malam ni. Alright, kita go. Okey, adakah saya rasa gembira? Ya. Ada rasa gembira. Gembira. Sampai. Update, kita tak berhenti dekat campsite yang saya cakap tadi, dekat yang Jimny tu. Basically kita guna laluan lain, dan sekarang kita tengah menyusuri anak sungai. Tak silap saya, laluan ni lebih jauh daripada yang laluan Jimny tadi tu, tapi at least kurang mencabar lah. Cuma sekarang ni tengah stop, saya tak pasti kenapa ada trafik. Dan campsite kita untuk malam ni katanya dah ada, cuma saya tak tahu berapa jauh lagi untuk kita sampai ke campsite tu. Okay, so campsite tadi katanya penuh. Jadi kami yang kat belakang-belakang ni kena buat campsite sendirilah. Kita naik atas tebing sungai, dan ada yang mungkin bukan mungkin lah, ada yang memang tidur dalam kereta dah, dan ada yang set up kemah kecil je lah. So memang tak muat nak untuk semua orang. So untuk saya malam ni, saya pilih tidur dalam kereta. VIP punya hotel. At least merasalah sekali tidur dalam kereta time Borneo Safari. Yang bestnya kat belakang kita ni sebenarnya ada sungai. Yes, I think most of us tidur dalam kereta. So ada sungai, maknanya besok kalau air dia dah clear, bolehlah mandi. So adalah positif dalam negatif tu. So untuk hari kelima untuk hari kelima Borneo Safari 2022, saya rasa ini saja. Tengok esok pula. Selamat pagi. Hari ni hari ke-6 Borneo Safari 2022. Kita dah break camp. Sekarang pukul 9.08. Kita baru je break camp, dan hari ni kita akan menuju ke kampung Tindakon, ataupun cubalah menuju ke kampung Tindakon. So kalau sampai dekat sana, mungkin ada cultural show dan macam-macam aktiviti lah, CSR yang menanti. So hari tu saya cakap saya patutnya half trip je kan, tapi dah dengan keadaan macam ni, terpaksa juga teruskan ambil full trip terus lah. Macam ni, memang di luar jangkaan, nak keluar pun tak boleh. So ada beberapa orang lain lagi yang sepatutnya ambil half trip juga, pun mereka terpaksa extend sampai full trip. Izin dulu lah. Apa lagi? Izin dulu lah.
Oke, Bang. Dia itu awal trek ngomong tadi aku cetakin nanti di belakang bilang sih. Dari depan kira-kira. Sekarang dia orang tengah nak panjat slope yang curam gila ni. So untuk memudahkan lagi kerja, kita orang semua kena keluar dari kereta lah, kena panjat sendiri. Wow, nampak. So korang boleh tengok lah, memang tegak lah dia punya pendakian ni. Tapi tadi di Max dah lepas, untuk Ninja King pun dah lepas. So yang ni saya rasa tak masalah. Ni boleh sebab dah ikat winch kat pokok. Tapi tadi di Max punya sampai tumbang pokok tu dah cukup kuat. So okey, saya nak teruskan mendaki dengan kaki. Aduh, boleh tahan juga ni. Okey, sekarang MUX cuba mendaki. Wow. Hai. Malas ni. Ni yang malas kau duduk belakang ni. Okey. Boleh. Nampaknya slow boleh naik. Tu dia power. Wop. Okey, tak ada masalah. Nice. Oh, slope dia ni tinggi. Setelah beberapa hari terpisah, akhirnya hari ni kita dapat bersama semula dengan geng-geng media yang lain. So tadi bila dah lepas panjat bukit tu, jalan sikit lagi dalam 150 meter, kita sampai bahagian puncak ni. So diorang pun semua dah ada kat sini. Tu dia rasa bersyukur sangat-sangat sebenarnya. Baru 3 hari macam tu rasanya tak jumpa. Memang orang kata feeling dia tu lain macam lah. Rasa puas, rasa penat lelah tu tiba-tiba rasa hilang bila dapat jumpa geng-geng ni balik. Oh, lega. Okey, perjalanan lepas ni rasanya kita akan ke kampung Tindakon. So dekat sana tak silap saya, diorang ada ni lah buat kira majlis sambutan lah. Kira nak sambut kedatangan peserta-peserta Borneo Safari ni. Dan kita akan buat sikit aktiviti charity ataupun CSR. Okay, sekarang saya nak relax dulu, minum air dulu. Ni pun ada kena sengat lebah sikit ni. Oh, tak apa, sakit pun tak apa. Asalkan rasa puas. Okey. Media. Hey, get ready. Get ready, going.
Okey, kita berhenti untuk lunch break. Isi perut dulu dekat R&R Kota Belud sebelum meneruskan perjalanan ke destinasi yang seterusnya. Okey, apa yang best R&R Kota Belud ni, dia bukan setakat ada tempat makan, dia juga ada Dewan Kebudayaan dan juga motel lah. Walaupun dia orang ni tak ada orang kata highway, tapi dia punya R&R cukup lengkap. Boleh tahan jugalah besar dia. Okey, saya dah sampai ke campsite untuk malam ni di Daradat View di Ratau Kota Belud ni. So yang ni bukan dalam hutan lah macam sebelum ni kan. Ni proper punya campsite. Jom kita tengok apa yang menarik. Okey, ni kita orang punya receptionist dekat Daradat View ni, memang comel. Tadi ada lagi dua ekor, mana dah. So yes, ini campsite ataupun nak kata campsite tak juga. Campsite lah yang proper untuk malam ni. Ni orang punya tempat tidur kot. Tapi yang paling istimewa ni lah dia punya view. Memang special. Ini susah nak dapat ni. Bukan susah, memang kalau kat KL tu pandai lah cari view macam ni Memang cantik. Air pun rasanya mesti sejuk. Kan nak mandi ni syok kalau mandi macam ni. Okey, saya tak sure malam ni kita orang tidur kat mana lagi. Tapi selain pada macam pondok ni, dia ada kemah lah, macam campsite lah. Tapi ni tempat dia cantik lah dan besar juga. Rasanya semua boleh, malam ni semua boleh muat dalam tu kot. Sekejap kita pergi tengok dia punya view ni kat sebelah sini pula. Okey, air boleh tahan deras. Nak mandi rasanya kena yang tepi-tepi sebelah sana tadi. Kat sini tak boleh lah kot, tak sure. Kalau tak dalam okey lagi. Kalau nak mandi rasanya kat situ. Rasanya tandas proper pun ada ni. Okey, malam ni nampaknya saya akan tidur di dalam pondok ni. Diorang ada sediakan dalam 8 buah lah rasanya. Ada sebahagian daripada peserta dan media yang tidur kat bawah kemah sana, macam campsite biasa. So pondok ni harga dia dalam RM60 semalam. Agak selesa kalau korang boleh tengok. Kat atas ni boleh muat dalam 3 orang, 4 orang, tak ada hal. Dan kita ada dapur mini dengan sink dan ada bekalan air bersih lah. Dan kita juga ada toilet. Cuma ni untuk mandi saja. Untuk buang air kena pergi kat luar. Dia ada sediakan. Dan kat sini ada ruang yang agak besar. So kita boleh set kita punya camp bed kat sini. So untuk malam ni 4 orang kat bawah, 3 orang kat atas. Dia tak tahu selalu mungkin kat sini ke? Boleh lah, ada function handbrake. Handbrake tak boleh. Handbrake pun susah. Two-wheel boleh tak? 双两支箭没有，要单卡的支箭线，很少拿对卡的错。Okey, hari ni hari terakhir Borneo Safari 2022 dan sekarang kami semua tengah bersiap kemaskan campsite untuk menuju pulang ke Kota Kinabalu. Kalau ikutkan aktiviti hari ni tak ada apa sangat, cuma malam nanti kita ada closing ceremony dan dinner lah dengan semua peserta dan of course Isuzu Malaysia. Selama 8 hari aktiviti Borneo Safari ni, of course penat dan lelah tu tetap ada, tapi dengan bantuan kawan-kawan, kru-kru dan juga pemandu-pemandu, orang kata berjaya jugalah cekalkan hati tu untuk lepas halangan Borneo Safari ni. Sebab guys, dia punya challenge tu bukan main-main. Serius bukan main-main. So perlukan mental yang kuat
dan juga hati yang cekal lah. Kalau tak ada memang dalam tu boleh mental lah orang kata kan. Kalau tahun depan diberi peluang untuk sertai Borneo Safari ni, saya tak banyak cakap, saya confirm akan ambil full trip. Okey, sekian, terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi. 4x4, around 1,300 participants, including 24